Jadi itu sebabnya niat merupakan penentu satu ibadah, dan yang mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa ma likulli amri man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fajratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang mana setiap amalan hanya tergantung dengan niat-niatnya, dan orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya sesuai, manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dia. Itu pertama. Kedua, memahami makna syahadah. Makna memaknai. Memaknai ini maknanya syahadah tu, mengucap kalimah syahadah tu dia letak dalam hati dia. Itu sebab kalau orang nak khusyuk salat, salah satu yang diajar oleh guru-guru dulu sebelum kita takbir tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan sekadar baca, tapi memaknai dalam hati ikut sama. Aku naik saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah itu antara yang diajarkan. Kan? Kadang-kadang dalam antara waktu semayang dengan waktu semayang, dalam tempoh tu tak macam-macam benda yang tanpa kita sedar kita buat. Hui, mana boleh ambil gambar bertiga, nanti yang tengah mati. Nampak ayat tu? Boleh pula yang gambar bertiga. Kan tengok kejap pergi yang nak bergambar dengan saya. Kan ada yang bunyi tu, jangan ambil gambar bertiga, dia kata. Lepas tu jangan lalu bawah hampaian. Jadi apa? Dia kata. Nampak? Bila duduk tu kaki jangan, bila duduk menyarap jangan tidur menyarap. Jangan duduk menyarap tu, lepas tu kaki naik ke atas, mak mati, dia kata. Tergantuk kepala, nanti mak mati, hantuk sekali lagi. Kali kedua hantuk lagi kuat pada yang pertama, dia yang mati. Nampak tak? Macam-macam kan. Bini tak boleh beranak, 3 hari dah sakit dah beranak, tapi baby tak keluar. Dia suruh langkah perut baby tu, perut mak dia tu 3 kali baru baby boleh keluar dia tu. Jangan buat, tuan-tuan. Tu antara benda-benda. Ada satu ayat yang paling popular kita pakai apa? Dialah satu-satunya yang boleh tolong kita. Kalau tak ada, mapuh kita. Ayat dia. Nampak? Tanpa sedar, tuan-tuan, kita sebut ayat tu. Kadang dah biasa guna, tapi bila fikir balik, ya Allah, apa yang aku sebut ni? Kan? Kita terlupa ni kan? Mudah-mudahan Allah bantu kita. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati dia untuk bantu kita. Nampak? Macam tu. Yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, katakanlah Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang berserah diri kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 102. Yang keempat, mempertingkatkan kualiti ibadah sedikit demi sedikit. Ini saya dah cerita tadilah. Maknanya kalau kita sebelum ni semayang macam ni, belajar semayang. Bacaan dia betul tak? Imam, saya nak jumpa imam sekejap, boleh imam? Boleh. Apa halnya tu? Tu lama tunggu orang tak ada sekejap. Apa halnya? Imam, boleh tak imam dengarkan bacaan saya ni? Betul tak? Nampak? So imam semak. Iya, tak? Kadang-kadang bila dia dengar bacaan dia tu, rupanya dia sikit dia nak kena betulkan. Rupanya kita dah selama ni solat kita perasan betul, tuan-tuan. Lepas tu bila kita ajar, berkembanglah pahala tu. Anak-anak kita pun kita ajar, betulkan balik. Ni macam ni, bila solat macam ni. Rupanya anak kata, kami dah tahu lama dah abah ni salah dia. Anak abah cakap kan, nak tegur kan, abah takut abah marah, dia kata. Pula dah, tak apalah, ajar kadang benda-benda senang aja, tuan. Lepas tu tengok tahun ni kan, ada orang istiqamah setiap tahun pergi Mekah, pergi Madinah. Tahun lepas tak boleh pergi. Macam cakap apa? Tahun lepas sampai pergi awal tahun dapatlah pergi. Masuk bulan 3 dah PKP, dah tak boleh pergi. Di tahun ni nak pergi pun takut kan. Macam mana nak pergi? Itulah cakap tu. Tu bagi membuktikan bukan sebab ada duit boleh pergi.
Kan? Membuktikan ada duit tak semestinya boleh pergi. Berapa ramai orang Malaysia tak ada duit pun boleh pergi. Ada je anak tahun ni anak bagi. Tahun depan ada pula grup dia jadi ketua kampung yang tahun bila tempat pergi pula. Lepas tu ada tu pula ada yang apa ni, ada skim pula package daripada mungkin Felcra, Risda ke apa bagi pula orang-orang tertentu dapat pergi. Ada pula orang niat nak belanja kita pergi pula lagi. Sudahnya dia ni ikutkan dia tak ada belanja pun boleh pergi. Kan? Tahun ni ada 10 juta pun tak boleh pergi. Mbak, kan? Belum boleh pergilah. Bukan kata tak akan pergi. Mudah-mudahan bolehlah pergi nanti, kan? Sebab tu ada satu hamba Allah ni, dia dapat pergi haji. Dia dalam senarai simpanan asalnya. Dia kata pakcik makcik standby. Tiba-tiba dia kena yang last sekali KT yang terakhir. Makcik standby besok kena pergi ni. Dia pun cakap, bang besok kita kena pergi. Buat apa macam ni? Dah last minute. Kita yang last sekali. Orang semua dah balik, kita baru nak pergi. Lagi baik tak payah pergi. Dia terlepas cakap. Lebih baik tak payah pergi, ayat dia. Tuan-tuan apa berlaku tuan-tuan? Dia pergi sampai Makkah, dia jejak air kaki tuan-tuan, pap langsung koma tuan-tuan, tak sedar. Menangis isteri dia sebab isteri dia ingat apa suami dia cakap tu. Tapi isteri tak ceritalah kawan tu, dia usung, bawa jugalah, buat syarat je. Mana tempat boleh buat, lepas berapa hari balik. Sampai dekat airport, orang tanya nak bawa pergi hospital tak? Tak payah bawa balik rumah, isteri dia kata. Boleh. Tak apa ke ni? Tak apa, bawa balik rumah. Sampai rumah elok tuan-tuan, sedar, tak ada apa sakit. Nak beritahu apa? Ni kisah benar bukan kisah buat-buat, kisah benar tuan-tuan. Saya kenal hamba Allah ni, tu je. Tapi nak cakap apa tu sebabnya kadang kita ni kan kena elok-elok cakap. Ada seorang yang saya kenal. Tak apalah. Tu Mekah tu nantilah pergi, dia kata. Dia nak pergi ni dulu, pergi Europe. Kan? Sebab Europe dia tak tahu bila lagi boleh pergi. Wah, dia cakap macam tu pula. Sudahnya dia menyesal tuan-tuan, dia dah tak boleh nak pergi. Pergi Mekah, pergi Madinah, bukan kata tak boleh pergi tempat lain, boleh juga pergi. Kan? Pergi tuan, tak ada masalah, pergilah. Pergi Mekah, Madinah, lepas tu pergilah nak pergi Korea, nak pergi Melbourne, nak pergi apa pergi. Sampai masa tak boleh pergi lah, tak boleh pergi tuan. Nak tunjuk kuasa Allah tuan. Sekarang ni pergi pula sampai kat negara tertentu dah kena kuarantin pula 14 hari kat sana. Buatnya positif, langsung dia akan terbang balik Malaysia balik. Sama juga Yang kelima, bercampur, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nak jumpa orang yang soleh ni, kebanyakannya nak jumpa ni orang soleh ni datang masjid, settle. InsyaAllah. Nak pula nama dia Salahuddin. Salehuddin kan nama. Saleh ada nama dia. Ahmad Saleh kata. Oh ramai betul. Kan? Dapat jumpa sini. Ya. Tuan-tuan. Hubungan manusia ni tak terlepas dengan manusia yang lain ni, tapi kita kena pilih manusia untuk kita berbaik-baik. Mudah-mudahan dia boleh sama bimbing kita. Kawan-kawan yang kita kena cari adalah kawan-kawan yang mengingatkan kita tentang masalah kesilapan kita dan mengajak kita kepada berbuat kebaikan. Kemudian berdoa dan berzikir kepada Allah.